Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan tengok macam mana tutorial untuk menganalisis CLO PLO menggunakan template yang terkini yang telah diberikan oleh Madam Syuhada lah. Okey, so pertama sekali apa yang kita perlu ada untuk menganalisis CLO PLO ni adalah 5 perkara ni, iaitu template yang telah diberikan. Okey, pastikan template yang terkini. Okey, sebab ada penambahbaikan dari sudut formula, kemudian ada nota lah ya, untuk memudahkan pensyarah-pensyarah. Baik, seterusnya kita perlu ada soalan exam. Okey, ini pilihanlah sekiranya ada soalan peperiksaan. Sekiranya tiada peperiksaan tapi ada tugasan, tak perlulah. Okey, kemudian perlu ada JSU. Okey, kemudian perlu ada kehadiran untuk kita tengok markah pelajar nanti. Okey, dan akhir sekali adalah table 4 lah. Okey, ni wajib. Okey, jadi kita tengok pertama sekali kita buka template. Okey, template, bila buka saja template akan keluar bahagian ni. Okey, so sebenarnya bahagian ni bahagian ketua program KP, jadi tak perlu diisi oleh pensyarah lah. Okey, pensyarah hanya perlu isi daripada COPO. Okey, table 4 ni boleh isi kalau rajin, kalau tak isi pun tak apa. Okey, sebab dia tak ada kaitan sangatlah dengan analisis ni. Okey, so kalau ada masa isi. Okey, yang penting adalah COPO, isi COPO, JSU pemetaan, okey, kemudian CLO pensyarah, okey, CLO PLO pensyarah, dan laporan CQI pensyarah. Hanya laporan ini saja yang akan diberikan kepada KP. Okey, so sebab nanti KP akan tengok satu-satu dan KP akan masukkan dalam PLO attainment ni. Okey, baik, so pertama sekali bila kita buka, dia akan keluar yang ni. Kita terus pergi kepada COPO. Okey, dan penuhkan maklumat COPO ni. Okay, isi kita punya program, nama kursus, kod kursus, semester. Okey, dan maklumat CLO, plotkan mana kita punya PLO. Okey, yang ni juga semua ni lah. Okey, assessment dan sebagainya. Okey, so bila dah penuh, okey, tuan-tuan akan tengok bahagian sebelah. Okey, dah automatik ada kat sini. Okey, so tak perlu kita isi banyak kali lah. Okey, jadi bahagian JSU ni hanya untuk mana-mana kursus yang ada peperiksaan sahaja. Okey, bagi kursus yang tak ada peperiksaan, cuma letakkan dekat bahagian ni je CLO. Okey, sebab apa nanti kita kena letak bahagian ni, sebab dia akan keluar dekat yang sebelah ni. Okey, kalau kita tak letak, okey, nanti yang kat sebelah ni dikosong. Okey, sebab dia dah automatik. Okey, jadi macam saya tak ada, so saya akan letak bahagian ni je lah. Okey, bagi yang ada peperiksaan, boleh isikan maklumat. Tak perlu, yang ni kandungan khusus ni kita ambil daripada table 4. Okay, that's why kita perlukan table 4, supaya kita boleh ambil daripada table 4 dan terus masuk dalam ni. Okey, ini hanya perlu letakkan tajuk-tajuk yang masuk dalam exam saja. Okey, contohnya kalau masuk topik bahagian bab 1, maka tulis sini bab 1. Okey, berapa markah yang yang soalan yang kita ada letakkan bab 1 tu. Contohnya soalan 1 20 markah, sentuh tentang bab 1. Jadi bab 1 tu CLO berapa, kemudian berapa bilangan soalan yang berkait dengan bab 1-nya dan berapa markahnya. Okey. Okey, kemudian untuk pemetaan, okey, ini kita ambil daripada JSU Keep Size sajalah. Okay, kita copy saja daripada JSU Keep Size. Okey, lengkapkan bahagian atas dan juga bahagian bawah ni. Okey, so kalau ikutkan bahagian bawah ni ada 3 saja. Okey, tapi macam saya punya, saya ada banyak bahagian. Okey, so saya buka jap saya punya bahagian JSU ni. Okey, kalau ikutkan saya ada beberapa yang lain lah. Okey, saya ada CLO 1, 2, 3, kemudian saya ada beberapa tugas lain. Okey, okey, so macam mana nak buat? Okey, yang ni saya samakan dulu. Okey, yang ni CLO 2. Okey, CLO 3. Okey, efektif.
Okey, kalau kita klik ni dia akan automatik tukar tau dekat sini. Okey, contohnya ni saya ikut C4A. Okey, dengan saya buat projek. Okey, ni pun dia akan automatik ada keluar. Okey, dan pelajar perlu tugasannya adalah perlu menyampaikan perkongsian ilmiah ni. Okey, kemudian markahnya adalah ClO2 20. Okey, so kita letakkan saja. Okey, kemudian untuk yang bahagian yang tugasan 2 saya buat ClO2. Okey, ukur 3C. Okey, ClO5 3C. Okey, dia akan automatik lah keluar komunikasi. Kemudian saya buat saya beri tugasan. Okey, kemudian tugasan yang perlu dibuat adalah okey. Okay, ini contoh sajalah sorry. Okey, ikut kepada yang tuan-tuan punya lah. Kemudian ClO3 yang tugasan 3 saya buat ClO3. Okey, C2. Okey, so dia akan automatik tukar. Dan tugasan ni berbentuk esei. So apa yang pelajar perlu buat adalah analisis video lah. Okey, baik, seterusnya markah. Yang tadi saya 20, ini 40. Okey, ni tadi 20, dan ni 40. Okey, kemudian okey, kalau perasan nombor 4 ni dia tidak ada Okey, kalau perasan dia tidak ada maklumat dekat bahagian ni. Okey, so itu yang ada masalah sikit lah. Bukan masalah, maksudnya kita kena berhati-hati sikit sebab takut dia tak keluar. Okey, contoh yang tugasan keempat saya buat ClO1, saya ukur ClO1. Okey, kemudian LO1C1. Okey, kemudian tak ada kan. Okey, jadi apa kena buat? Kita copy formula yang ada dekat atas ni. Okey, highlightkan, copy, tekan enter, kemudian pastekan dekat sini. Okey, yang kolom yang ada link warna biru ni, okey, perlu pindahkan ke bahagian yang sepatutnya. Okay, bahagian kita nak bahagian baris yang kita nak ukur ni. Okey, kemudian biasalah yang lain tu. Okey, ni pun sama sebab dia tidak ada dia tidak setting dekat situ. Okey, kemudian yang ni markah dia adalah 10. Okey, kemudian akhir sekali ClO1 juga. Okey, L01C1. Okey, so sini tak ada formula juga. Jadi kita copy kat atas ni, Ctrl C. Okey, tekan enter dulu supaya dia tak teralih kotak tu, dan kita paste kat sini. Okey, so yang ni kotak ni kita alih ke sini. Okey, macam tu. So ni automatik ujian bertulis. Dan akhir sekali pelajar. Okey, ni contoh saja. Okey, kemudian 10 juga markahnya. Okey, 10. So tengok di bahagian tepi ni, bahagian pemberatan ni, so kita nampak lah setiap assessment tu dia ada ClO dia. Bagi assessment yang bercampur ClO ni, digalakkan untuk menilai satu-satu assessment tu menggunakan satu ClO saja. Sebab nanti dia akan jadi susah di bahagian ClO pensyarah nanti untuk kita kira markah pelajar. Okey, sebab apa? Kalau kita pecah, jadi markah untuk student ni, contohlah student ni dapat 20 markah. Jadi kita pun kena bahagi pula markah dia, mana yang dapat 10, mana yang dapat 5 dan sebagainya. Kalau kita ukur satu assessment saja, so semua 20 markah dekat ClO2 sahaja. Okey, katakanlah kat sini kita letak 10. Okey, kat sini kita letak 10. Okey, contohlah satu tugasan ni kita nilai kita nilai 2 ClO.
Jadi nanti dekat bahagian markah kita kena pecah pula. Daripada 20 markah yang pelajar dapat tu, berapa markah dia dapat untuk selo 1 dan berapa markah dia dapat selo 2. Jadi macam mana kita nak tengok? Kita kena buka satu-satu skrip jawapan pelajar dan kita kena asingkan. Okay, mana yang pelajar tu dapat jawab untuk selo 1 dan mana yang pelajar tu dapat jawab untuk selo 2. Kalau contohlah dalam soalan tu ada dua bahagian, bahagian 1 selo 1, bahagian 2 kita ukur selo 2, maka kita kena bezakan pula. Bahagian 1 dia dapat berapa markah, bahagian 2 dia dapat berapa markah. Jadi sebab itulah digalakkan supaya pensyarah menggunakan pensyarah mengukur satu CLO saja untuk satu-satu assessment. Okey. Kemudian dah siap semua bahagian ni. Seterusnya pergi kat bahagian JSU. Okey, so JSU ni tadi untuk ukur yang ada peperiksaan sajalah. Okey. Baik, seterusnya untuk bahagian selo pensyarah. Okey, mula-mula pensyarah semua akan nampak inilah bahagian macam ni kan, yang dah ada markah. Okey. So delete dulu. Okey, delete dulu bahagian ada markah ni. Okay, sampai sini saja yang bahagian ni tak sentuh. Okey. Delete bahagian yang ada markah pelajar sahaja. Yang lain tu yang ada formula tak perlu. Okey, so kita nampak dah clear. Okey, kemudian ini adalah nombor soalan lah. So boleh juga delete sekiranya tak ada. Okey, dan bahagian tarikh. Okey, ini adalah markah setiap tugasan tu ataupun markah peperiksaan. So ini adalah CLO. Okey, jadi kalau nak pecahkan ni pun tak apa, kalau nak kekalkan pun tak apa, sebab bimbang ada kursus yang diukur selo 1 banyak kat sini ataupun selo 2 banyak jadi saya kekalkan dululah. Bagi yang nak pecah, okay, boleh saja pecahkan dengan cara kita unmergekan dia, kemudian kita letakkan border, so dia akan terpecah lah, dan nanti kita boleh label lah berapa selo berapa. Okay. Kalau macam saya pun suka kosongkan dulu. Okay, unmerge. Lepas tu labelkan. Okay, ini adalah bahagian penilaian berterusan dan ini adalah bahagian peperiksaan. Okay, untuk bahagian penilaian berterusan ni termasuklah UK kita, tugasan-tugasan diberi. Sementara kalau peperiksaan akhir dekat final lah, sekiranya peperiksaan itu diganti dengan tugasan akhir pun eloknya letakkan bahagian ni. Okay. Baik, so apa yang kita kena buat untuk bahagian ni? Okay, kita boleh buka, boleh rujuk dekat kehadiran. Okay, bahagian kehadiran pelajar. Okay. So kalau dekat kehadiran ni kita akan nampak lah ada berapa jenis pemarkahan yang kita buat. Iaitu yang macam saya ni contohnya ada UK, ada tugasan dan ada penilaian akhir. Okay, so masukkan sahaja. Okay, markahnya di sini. Okay, nama dia semua. Okay, contoh ini UK 1, okay, UK 2, kemudian tugasan 1, tugasan 2. Okay, saya ada 4. Okay, kemudian untuk penilaian akhir pula saya ada tugasan H1 dan tugasan H2. Okay, kemudian markahnya adalah UK 10-10. Okay, kemudian markah tugasan 20-20. Okay, 20-20. Okey, kemudian untuk tugasan akhir 20-20. Okey, 20. Sangat penting letak bahagian markah ni. Okey, sebab ada pengiraan. Okey, so ini delete saja. Okey, sekiranya tuan-puan perlu menambah kolom, so boleh tambah saja dengan cara insert. Okey, tetapi perlu formula ni perlu ada lah. Okey, sebab bila kita insert, automatik dia tak ada formula kat sini. Jadi sekiranya ada banyak tugasan kat bahagian ni, jadi boleh insert, tetapi perlu letakkan balik formula ni dengan cara kita boleh drag. Okey, boleh drag saja. Okey, tetapi bila kita drag, kita kena pastikan apa yang kita drag tu betul lah. Contoh macam ni
Okay, kita dah drag ni. So tengok kat sini ada formula, tetapi dia ada di kolom kosong. Nampak tak yang ni kosong? So kolom dia kosong. Okay, kosong yang ni. Jadi dia dah salah kira lah, maknanya dia kira dekat kolom kosong. Tak boleh. So kita kena tarik dia semula. Okay, letakkan dia di kolom yang sepatutnya. Okay, so tekan enter. Begitu juga yang ni. Okay, kalau tengok kan, okay, dia kosong. So kita kena tarik enter. Okay, sama juga. Okay, ni dah betul. Tengok di kolom R. Okay, yang ni juga yang juga tak betul. So kita kena tarikkan dia biar dia duduk di kolom yang betul. So kolom S betul. So enter. Okay, so ini semua main peranan lah. Maknanya sangat penting Okay, so macam saya tadi, saya ada 4 kolom saja. Saya buat semula. Okay, baik. Seterusnya bila kita dah masukkan nama dan juga markah ni, so kita akan tengok bawah ni yang dekat baris 16 ni. Kita akan tengok dia punya formula tu maknanya apa? Markah kita berdiri untuk pelajar ni bahagi 2. Contohnya macam 20 bagi 2 dapat 10. 20 bagi 2 dapat 10. Kalau 10 bagi 2 5. Kalau tuan-puan letak markah 15, maknanya 7.5. So pastikan betul lah. Kalau tak betul, bermakna mungkin ada sesuatu yang salah lah. So kalau salah, kita boleh semak dekat bahagian formula bar ni. Cuba klik saja huruf tu, cuba tengok betul tak kedudukan dia dekat kolom P. Betul tak dia punya pengiraan semua. So enter saja. Baik, seterusnya kita tentukan UK ni semua sel O berapa. So macam mana nak tentukan? Tengok balik kita punya pemetaan tadi. Tengok macam saya ujian kemajuan UK semuanya sel O1. So saya akan tulis dekat bahagian UK ni CLO1. Yang ni pun CLO1. Sementara itu tugasan 1 dan 2, saya tengok balik. Tugasan 1 saya buat projek ni dan juga tugasan. So dua-dua CLO2. Jadi saya akan letakkan di bahagian CLO2. Saya akan labelkan CLO2. Kemudian terakhir untuk final adalah 40 markah, di mana masing-masing 20 markah. Jadi saya pun letakkan CLO3. Dua-dua CLO3. Terpulanglah tuan-tuan, mungkin ada yang satu CLO3, satu CLO1 kan, ataupun kat sini CLO2 dan sebagainya, bergantung kepada penilaian kursus masing-masing. Baik, lepas dah label, kita cuma copy paste saja markah pelajar. Nama dia. Copy paste saja. Kalau kita nak buat untuk diploma, contoh ni diploma Quran Sunnah saja, so kita tulis yang diploma Quran Sunnah sajalah. Kita copy yang diploma Quran Sunnah saja. So ada 29 orang pelajar. Kemudian UK. Pastikan jangan salah copy sebab kadang-kadang kita keliru. Tempat UK kat kehadiran dekat belah sini tapi UK dalam template ni belah sini. So pastikan betul. Kemudian tugasan. Tugasan. Copy pun pastikan jangan copy formula. Copy nombor saja, value saja. Kemudian tugasan khas. Copy value saja. So tengok semua ada 29 pelajar. Jadi semua dah lengkap bahagian ni. Kita tengok bahagian bawah. Kalau ikutkan pengiraan bahagian bawah ni adalah semua bilangan pelajar. Semua bilangan pelajar. Bahagi dengan 10 ni. Maknanya enter. So betul dah pengiraan dia. Semua bilangan pelajar. Kemudian ada pengiraan jugalah dengan bilangan pada kolom 16 ni, pada baris 16 ni. So ini menandakan bahawa
Okey, formula ni menunjukkan bahawa kita nak kira berapa orang pelajar kita yang capai 50% daripada markah sebenar. Okay, contohnya markah tugasan kita adalah 20, tetapi pelajar yang mencapai separuh daripada markah ni ada berapa orang? Okey, separuh daripada markah tugasan ni adalah 10. So berapa orang pelajar yang mencapai 10? Okey. Capai 10 maknanya lebih daripada 10 markah lah. Kalau kita tengok kat sini dia kata 28. Jadi boleh kira balik lah kalau tak percaya. So kita tengok berapa orang yang lebih daripada 10. Okey, yang ni lebih daripada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey. Ini tak lebih daripada 10. Okey, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So ada 28. Okey, betul. Okey, maknanya 28 orang pelajar mendapat markah lebih daripada 10 ni. Okey. So, betul lah kiraan di 28 dan bahagian peratus. Okey, kalau kita tengok betul dah dikira dekat kolom E. Okey, kat 28 ni, dan bahagi ni 40 ni kita kena tukarkan bahagi dengan berapa jumlah pelajar kita. Contoh jumlah pelajar saya ni 29 orang, jadi bahagi 29. So tekan enter. Jadi barulah dia memberi peratus yang betul. Okey. Baik, seterusnya sama juga yang ni. Okey, boleh tengok formula dia dekat 29 ni. Okey, betul tak dekat kolom tu? Betul. Okey, baik, tekan enter. Dan peratus ni okey, betul dekat bahagian F ni, bahagian kolom F. Okey, bahagi dengan berapa jumlah pelajar kita? 29 tadi. Okey. Baik, begitu juga dengan yang lain. Macam yang ni, dia dah salah lah ni sebenarnya. Sepatutnya nampak kenapa dia ada jumlah ni sedangkan dia tak ada pelajar. Tak ada pelajar, maknanya dia telah ambil formula yang salah ni. So dikira dekat bahagian F, sepatutnya bahagian G. So enter. Ini pun sama. Okey. So pindahkan saja dekat kolom yang sepatutnya. Okey. Okey. Alright. Okey, so barulah betul. Baik, seterusnya yang ni pun sama. Okey, kita boleh semak. Okey, 28 betul tak? Okey, bila kita klik formula tu, okey, dia keluar bahagian warna hijau dengan warna biru ni. So betul dah. Betul dah pada kolomnya. Enter. Kemudian yang ni, okey, betul pada N. Dan bilangan pelajar 40 ni tukar kepada bilangan pelajar kita. So enter. Okey, begitu juga yang ni. Tengok betul tak? Okey, betul. Memang dia ada ambil dekat kolom. Okey, so tengok yang ni kosong ni betul dah. Tapi nampak tak? Yang N ni pergi dekat kolom yang lain. Jadi kita kena kembalikan dia kepada kolom asal. Saya ulang Kalau tengok tadi, okey, kalau tengok tadi yang ni, okey, bila kita klik O ni, betul dah, dia ada menyala warna biru ni, ada timbul warna biru ni, betul dah. Tapi tengok warna hijau ni dia duduk kat rumah lain, dekat N. Jadi kita kena tarik balik dia dekat kolom O. Okey, kemudian baru tekan enter. Okey, kemudian untuk formula peratus, bila kita klik dekat N ni, okey, dia akan timbul biru ni. Jadi salah rumah, sepatutnya dekat rumah O. Okey, so kita pindahkan balik ke sebelah, baru tekan, pindahkan balik ke sebelah, kemudian bilangan pelajar ubah, okey, ikut bilangan pelajar kita, kemudian tekan enter. Okey, nampak dia berubah. Okay, ini pun sama, sebelah ni klik dekat formula dia. Okay, cuba cek ke atas. Nampak ada juga yang salah rumah, so kita pindahkan balik, tekan enter. Dan yang ini pun sama, kita kembalikan balik ke rumah dia, bahagikan bilangan pelajar, tekan enter. Okey. Dan yang terakhir pun sama. Ni pun sama, dia tidak ada di rumah dia sendiri. So kita kembalikan dia. Okey, satu lagi tip, cara kita nak alihkan, kita kena tengok tanda simbol tambah ni bukan warna putih ni, tapi yang simbol tambah yang halus ni, yang ada sekali dengan mouse. Okey, kalau macam ni tak jadi bila kita nak pindah, tapi bila yang ni jadi. Okey, boleh kita pindahkan. Okey,
So enter. Kemudian yang ni N pindahkan juga ke sebelah, bahagi dengan bilangan pelajar. Enter. So ini kita drag saja. Untuk yang tambah kolom tadi. So dah lah jadilah peratus yang betul. Kemudian untuk pengiraan CLO ni pula, kiraan dia adalah tambah semua kolom yang ada CLO 1. Semua assessment penilaian yang kita ukur menggunakan CLO 1. Kita ukur CLO 1. Contoh, kalau tengok pada yang atas ni, yang mengukur CLO 1 adalah UK1, UK2, maknanya kolom N dan juga kolom O. So saya akan ambil peratus dia saja. Kita kena ambil peratus dia saja dengan cara klik pada yang oren ni. Kemudian tekan auto sum. Kemudian tekan N. Control pada keyboard. Kemudian tekan pula O. Kemudian bahagi 2. Maknanya bahagi berapa kolom yang ada tu. Macam ni ada 2 kolom, 1, 2. 2 kolom yang ada CLO 1, 1, 2. So bagi 2. Kalau 3 kolom, 3 kolom lah. Kalau 4, bagi 4 lah. So dia bagi 2, enter. Begitu juga dengan yang ni. Sama juga. Tengok CLO kolom mana yang ada CLO 2, kolom P dan juga kolom Q. Ambil peratus di kolom P dan Q dengan cara auto sum. P mana kolom P, kolom Q, kemudian bahagi berapa kolom? 2. Enter. Kemudian untuk CLO 3, kolom mana yang ada CLO 3, E dan F. Jadi auto sum. Kolom E, control, kolom F, bahagi 2 kolom. Enter. So itulah markah dia. So inilah kita punya KPI. Last sekali adalah masukkan markah-markah ni dekat bahagian CLO PLO. So macam ni 97, 90, 98. Klik bahagian CLO. Saya akan delete dulu semua. 97. Sebelum tu tahu dulu dekat PLO mana kita nak letak. Saya akan semak dekat bahagian COPO ni. 138. 138. So sini 1, 3 and then 8. Berapa markah tadi? 97, 90, 98. 97, 90, 98. Alright. So dia akan automatic keluar dekat bawah ni. Yang lain ni kenapa keluar achieve padahal tak ada ni. So klik saja, boleh delete saja. So bila kita delete, dia automatic tak detect lah dia punya formula tu. Kemudian pergi bahagian laporan CQI. So masukkan markah tadi berapa tadi? 97, 90, 98. 97, 90, 98. So ni achieve lah kalau ikutkan. Semua achieve. Kemudian yang biru ni pula ambil dekat bahagian bawah ni. PLO 1, 107, PLO 3, 90, PLO 8, 98. 97. Apa tadi? Sorry. 1, 1, 3, 8. 1, 3. Kemudian 8. 98. Ni achieve lah. Ni pun achieve. Ni pun achieve dan ni pun achieve. Kadang-kadang dekat sini dia boleh sama ada 2 saja. Sebab apa? Katakanlah ada kursus tu yang dia ukur PLO 3 dua-dua CLO PLO 3. Contoh CLO 2 90, CLO 3 pun 90. So dia akan berubah dekat sini. Nampak? Jadi kadang-kadang dia boleh jadi 2 saja yang kita ada kat bawah ni. So dekat bahagian ni pun 2 saja. Tapi macam yang saya ni, saya ukur 3 PLO. Saya melibatkan 3 PLO.
Alright, so yang ni kita ambil daripada kehadiran lah. Macam ni. Okay, untuk diploma Quran Sunnah. Okay, so ni kehadiran dia. Okay, kehadiran dia pun kena semak balik. Takut ada pelajar yang okay, betul tak ada pelajar yang gagal? Betul, ada EE 2 orang. Okay, betul. So, betul lah betul yang ni. So, copy saja. Okay, copy saja. Kemudian pergi balik kat sini dan paste tu pastikan paste nombor saja, jangan paste formula, sebab kalau paste formula dia tak detect, nanti bila orang lain buka dia tak detect. Okay, so paste nombor saja. Okay, bila paste nombor, okay, dia dah keluar lah kat sini. Okay, dan kita hanya perlu letak kita punya rumusan. Macam ini dah tak ada lagi, saya tulis CLO. Okay, telah mencapai ke tak mencapai ke. Kalau tak mencapai mungkin boleh